Tim jual tinta rumah, saya bacakan dulu macam biasa. Lepas tu anda tengok apa yang saya kupaskan dekat sini. Jom kita baca sama-sama. Sekarang cuaca bahangkan, terasa panasnya. Pasang aircon, di rumah pun 2 HP pun tak jalan. Waktu tengah hari siap pasang kipas di rumah lagi. Korang nak tak saya kongsikan cara nak mudah bagi aircon korang sejuk dan bertambah baik? Bila time panas terik, korang apply teknik menjimatkan ni. Guna lansir berwarna gelap, hitam atau biru tua atau merun. Ianya serap panas dan panas tak melantun dalam bilik kita. Atau cara kedua, korang boleh try guna Himat Aku sebagai pakar tinted rumah yang kalis cuaca hingga 95% cahaya tak dapat tembusi di cermin-cermin rumah anda. Tinted yang aku nak rekomenkan ni sesuai untuk sejukkan bilik korang yang sebesar 16x13 kaki persegi. Atau ruang tamu korang yang ada sliding door, elok pasang yang jenis orang luar tak nampak orang dalam. Apa bagusnya lagi jika ada tinted cermin? Waranti 8 tahun, keselamatan rumah, cahaya yang masuk bagus, penjagaan cermin jangka masa panjang. Hasil kerja aku dah banyak berpuas hati. Paling penting, korang cuba hubungi aku di taliannya sebab aku suka berbincang dan kita deal sampai jadi. Harga usah risau, terbaik dan termurah aku sediakan. Aku Ahal Leong, pakar tinted rumah, rumah besar. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada copywriting ni? Sebenarnya copywriting ni dia menceritakan suasana. Suasana ni maksudnya sekarang cuaca panas bang. So suasana yang berlaku sekarang. Jadi suasana yang berlaku sekarang, apa objektif utama dia nak bagi tahu? Keadaan dia punya objektif ialah panas. So bila sebut pasal panas, dia bagi tahu kalau rumah kamu memang ada aircon, dia automatically akan nampakkan tak cukup padu juga. So dia nak nampakkan lebih kemas lagi. Dia bagi tips. Kalau korang ada aircon, korang kena ada beberapa tips. Contohnya warna gelap, ada warna biru, hijau, biru, hitam tadi dia bagi tahu kan. Dan ada satu lagi, bila dia dah bagi tips kat dalam tu, dia selitkan dengan dia punya produk. So bila dia selitkan produk dia bagi tahu apa yang kesan dia produk dia. Dia punya USP dia bagi kat situ. Kemudian dia bagi tahu saiz bilik, apa terjadi, lepas tu apa dia punya jaminan, apa dia punya kesan, apa yang dia boleh bagi pada kita. Jadi apa yang ditulis kat sini sebenarnya konsep yang disampaikan adalah konsep yang mudah anda boleh gunakan sebab story dia lebih pada objektif utama dia adalah lebih kepada suasana. Suasana nombor 1. Nombor 2, bila dia sebut pasal suasana dia bagi tips. Nombor 3, dia kemas kini ada percentage kat situ. Kemudian dia ada kaki persegi itu, tujuan dia adalah untuk menggambarkan kalau bilik tu besar mana, kalau ruang tamu tu besar mana, kalau kawasan rumah tu besar mana, kalau tingkap tu besar mana. So dekat situ orang boleh bayangkan berapa banyak yang dia nampak dekat situ. Jadi bila kita buat sesuatu perkara, terutamanya kita nak gambarkan dalam bentuk tulisan, kita kena gambarkan sesuatu benda tu nampak logik dan nampak benda tu bukan sesuatu benda yang tidak boleh difikir oleh akal. Jadi bagi sesuatu yang boleh difikir oleh akal dan bagi contoh yang senang untuk orang faham apa yang disampaikan. Di sinilah pentingnya kita nak belajar tentang macam mana nak buat dengan cepat dan bagus, dan yang paling penting kita akan letakkan hasil kerja dia, apa kesan dia, paling penting bagaimana semua. Dan yang paling best sekali bila anda tengok ayat last closing dia, iaitu CTA dia tidak menggambarkan itu terlalu mahal, tak terlalu murah, tapi dia boleh cakap aku boleh deal dengan kau, usah risauan. So ayat perkataan usah risau tu pun beri impact besar pada setiap copywriting yang kita guna. Jadi gunakan bentuk point juga sebab dia tulis itu waranti 8 tahun, ada tambahan tu adalah satu point. Bentuk point yang memudahkan kita nak faham bagaimana sesuatu copywriting ni akan memberi impact kepada pembacaan. Sebab bila kita buat dalam bentuk point, dia nampak jelas satu benda yang kita bagi. Dan bila kita guna, dan satu lagi, kalau anda tengok bahagian perenggan-perenggan yang kita guna. 3 baris ayat, 1 perenggan. 3 baris ayat, 1 perenggan. 3 baris ayat, 1 perenggan. Jadi buat sesuatu benda yang penyampaian dia simple, padat, kemas, dan satu benda yang akhir yang saya nak bagi tahu adalah jangan lupa bila kita buat sesuatu perkara, kita ada objektif utama dia, kita ada dia punya point dia, kita ada percentage dia, kita ada contoh yang mudah, kita ada bentuk-bentuk susunan yang cantik dan kemas. Dan di situlah anda akan dapat semua sekali. Boleh insyaAllah belajar kat sini. So anda bersama-sama dengan saya lagi dalam cek copywriting bersama Tuan Izan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.